Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kamu supaya kamu melakukan ibadat puasa. Yang puasa itu telah diwajibkan juga kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 183. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di masjid ni untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita tak sambung kuliah kita biasa sebab malam esok kita dah nak tarawih. Jadi lusanya kita pagi ni kita akan start puasa. Pada malam ni anda bawa kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali, dan anda ambil khusus tajuk puasa je pada malam ni, insya-Allah. Lepas ni kalau ada sebarang persoalan yang berkait dengan puasa, boleh tanyalah lepas ni, insya-Allah. Macam biasalah, sama ada nak tanya pakai SMS ke ataupun nak hantar surat ke, nak tanya direct pun tak jadi masalah. Dan bagi mereka yang belum lagi ambil nombor telefon Nana tu, boleh ambil nombor telefon Nana, ambil 019 348 3478, 019 348 3478, 019 348 3478. Pani tanyalah. Last kali nanti anda cuba jawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat, insya-Allah. Baik. Puasa ni satu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Pada era dulu, orang-orang Yahudi mereka pun berpuasa, orang Nasrani pun berpuasa, dan mereka ni berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa 10 Muharram? 10 Muharram ni sebagai hari mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni Allah Taala dipamerkan dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-50 kalau tak silap ana, dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala disebut, wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika mana kami telah membelah laut dan kami tenggelamkan Fir'aun dalam keadaan kamu melihat. Jadi kisah menceritakan tentang bagaimana kaum Bani Israel telah ditekan oleh Fir'aun. Dan bila Fir'aun terlalu tekan, pada ketika itu Allah Ta'ala hantar Nabi Musa AS supaya berjumpa dengan Fir'aun dan berdebat dengan Fir'aun. Dalam perdebatan tersebut Fir'aun kalah. Dan Fir'aun ni buat keluar satu keputusan. Pada ketika itu dia akan bunuh semua orang Bani Israel, dan dia akan bunuh Nabi Musa AS. Dan ketika itu bilangan orang Bani Israel yang berada di Mesir pada ketika itu seramai 600,000 orang.
Dia orang Bani Israel ni asal pergi tapak di Mesir ni seramai 70 orang sahaja. Start tapak tu pada era Nabi Yusuf alaihissalam. Di Mesir ni satu kerajaan yang kerajaan dia tu diperintah oleh orang-orang Qibti. Qibti ni bukan bangsa Bani Israel. Bani Israel tu bangsa lain, Qibti ni bangsa lain, dua bangsa berbeza. Macam kita dekat Malaysia ni, kita ada Melayu, kita ada Cina. Bani Israel ni macam Cina lah, dan Melayu ni macam Qibti. Qibti ni orang Afrika. Orang Afrika, kulit dia hitam, badan dia besar, lepas tu bibir dia ni besar, hidung dia besar, rambut dia kerinting. Itu orang Qibti. Orang Qibti ni satu kabilah kecil dalam bangsa Afrika. Jadi kerajaan memerintah tu adalah Qibti. Qibti ni kalau nak banding Bani Israel ni jauh lah beza, lawa Bani Israel tu. Bani Israel ni keturunan Nabi Yusuf alaihissalam tu. Jadi masa era Nabi Yusuf alaihissalam, orang-orang Bani Israel duduk dalam kerajaan Qibti tu, Mesir sekarang tu, seramai 70 orang sahaja. Yang bawa masuk tu adalah Nabi Yaqub alaihissalam, bapa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bila mari era zaman Nabi Musa alaihissalam, selepas daripada tu beratus-ratus tahun pula lepas daripada tu, Nabi Musa alaihissalam pun duduk dalam kerajaan Mesir, dan Nabi Musa alaihissalam ni lawan Firaun, dan orang yang mengikut Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israel seramai 600,000 orang. Dan pada masa tu Firaun ni tak sangka tau. Firaun ni tak sangka begitu ramai orang Bani Israel duduk dalam kerajaan dia. Dia tak terfikir ni. Yalah zaman tu tak ada lagi teori statistik. Dia tak ada teori statistik nak pergi tengok angka berapa, kiraan berapa, nak daftar masuk negara ni ada warga negara ke tidak. Zaman tu tak ada pakai masuk macam tu je kan. Jadi rupa-rupanya bilangan sampai 600,000, dan mereka ni lari tinggalkan Firaun sebab Firaun nak bunuh mereka. Jadi Firaun ni pula dia pergi tunggu pula 600,000 orang tentera-tentera dia ni nak pergi bunuh orang Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut kaum Bani Israel pada ketika itu menuju ke arah Laut Merah. Dan masa dia menuju tu, Nabi Musa alaihissalam tak tahu ke mana nak pergi. Dia ikut atas perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ikut sini. Dia jalan ni kan. Jalan-jalan sampai dekat tepi Laut Merah tu, dia orang tak tahu nak macam mana dah. Datang seorang kawan kepada Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun dia naik kuda. Dia tengok laut dekat depan, dia tengok orang-orang Bani Israel pun dah ramai, dia pun fikir macam mana kita nak berjalan. Dia dah fikir, dia naik kuda, dia masuk dekat laut, tengah laut tu, sampai tengah-tengah sikit, kuda pun dah tenggelam sikit kat paruh kaki, jadi dia takut, dia gostan balik. Bila gostan, dia pergi jumpa Nabi Musa, dia tanya Nabi Musa, ni macam mana ni? Macam kita nak mati kat sini ni. Nabi Musa ni tak ada jawapan, dia. Nabi Musa tak tahu macam mana dah kan. Yang Yusha' bin Nun sekali lagi, dia berjalan masuk dalam laut tu. Dia ingat harapannya boleh berjalan atas air lah kot, harapan ni kan. Tapi tak boleh tenggelam juga. Dia gostan sekali lagi pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia tanya Nabi Musa ni mana ni pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak ada jawapan, diam lagi. Jadi masuk sekali lagi, kali ketiga. Masuk kali ketiga tu, nampak gaya nak mati dah kita kali ni. Dia gostan balik, dia tanya Nabi Musa, mana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ulang 4-5 kali tu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tak ada jawapan, tak tahu nak macam mana. Dalam keadaan duk takut-takut tu, tiba-tiba nampak asap, debu yang geng-geng tentera-tentera Firaun datang nak bunuh kaum Bani Israel. Dah nampak daripada jauh, sayup nampak dah. Masa tu Yusha' bin Nun ulang lagi, ni macam mana ni Musa, apakah kita akan mati di sini? Soalan tu dia tanya pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tak ada jawapan sampailah Allah Ta'ala turunkan firman supaya ambil tongkat pukul dekat laut. Allah Ta'ala sebut wa iz faraqna bikumul bahra, dan ketika mana kami membelah laut. Nabi Musa ambil tongkat tu, dia pukul tu terus terbelah laut sampai ujung. Lepas tu minta kaum Bani Israel dengan Nabi Musa ni berjalan masuk dalam laut tu. Masuk jalan tu kan, atas laluan yang telah Tuhan belah laut tadi. Berjalan. Kalau buka dalam kitab-kitab tafsir dipamerkan ada 12 laluan. Jadi highway lah masa tu, tapi tak ada tol zaman tu. Kalau ada kerajaan Malaysia mungkin dah ada tol lah masa tu kan. Jadi dia buat 12 laluan. Sebab apa 12 laluan? Sebab kaum Bani Israel tu ada 12 kabilah. Bani Israel tu sendiri tu ada 12 kabilah, dan orang Bani Israel ni dia perangai. Dia Bani Israel dah, tapi kabilah-kabilah tu dia tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali kerja nak bergaduh. Perangai Bani Israel. Ini memang perangai Bani Israel lah. Dia semangat Bani Israel tu kuat, jadi semangat satu lagi, semangat kabilah. Ni masalah orang Bani Israel. Jadi mereka pun berjalan. Dalam kitab tafsir mempamerkan punya tinggi sampai di tengah-tengah, punya tinggi laut tu sampai lebih kurang macam tinggi bukit. Tinggi lah.
Nak cerita tu dalam laut tu kan, dekat tengah-tengah tu. Jalan lah, jalan-jalan sampai di tengah. Firaun sampai dekat ujung, dekat pantai ni kan. Bila sampai dekat pantai, Firaun dengan tentera dia ni nak masuk. Nah, yang ni adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat mempamerkan pada ketika itu iblis datang berupa dengan rupa manusia. Iblis datang ni Israiliyat tau. Ni bukan ada dalam Quran hadis ni. Ini Israiliyat, dongeng-dongeng orang-orang Yahudi dulu. Cerita je datang iblis berupa dengan rupa manusia, dan iblis bagi tahu pada Firaun bahawasanya dia jangan masuk. Jangan masuk, dia kata jangan masuk. Kalau kau masuk kau akan mati. Firaun dah bagi pesanan kepada iblis dah bagi pesanan kepada Firaun. Tapi Firaun ni dia punya benci pada Nabi Musa ni meluak-luak. Dia tak layan dah. Logik tolak, tapi yang penting aku nak pergi bunuh Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel. Dia pun masuk juga. Bila dia start masuk, yang Nabi Musa tadi duduk kat tengah, bila sampai dekat ujung, Firaun pula duduk kat tengah. Nabi Musa sampai dekat ujung dengan pengikut kaum Bani Israel, Firaun sampai dekat tengah. Masa kat tengah tu Allah Taala tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut dia. Mati habis. Mati hadis Firaun dengan pengikut-pengikut Firaun dekat Laut Merah lah. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Disebabkan 10 Muharram tu kejadian itu berlaku, mereka berbangga. Makanya start daripada situ orang Bani Israel ni berpuasa pada 10 Muharram. Dan amalan puasa 10 Muharram ni bukan sekadar berlaku pada Bani Israel. Bahkan ada golongan yang tiru amalan puasa itu, antaranya orang-orang Arab Quraisy pada ketika itu. Diorang ambil sebagai ritual amalan mereka 10 Muharram puasa. Dan diamalkan juga di awal Islam oleh orang-orang Islam. Orang Islam pun puasa setahun tu sehari 10 Muharram. Sampailah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bila hijrah sampai ke Madinah, Allah Ta'ala pun bagi satu wahyu firman untuk menyatakan bahawasanya dah tukar, dah stop, jangan puasa 10 Muharram pula. Ada satu puasa yang Allah Ta'ala bagi pada orang Islam, namanya puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang telah beriman dengan Allah, diwajibkan kepada kamu puasa. Dan puasa ini telah diwajibkan juga pada mereka yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan sebulan, asalnya sehari ganti dengan sebulan penuh. Sebulan penuh untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya lah. Dan sekarang puasa 10 Muharram itu pula jadi sunat sahaja. Asalnya dulu wajib, sekarang tak jadi wajib dah bertukar jadi sunat. Sebab telah diganti dengan yang wajib, iaitu 10 selama sebulan, bulan Ramadan insya-Allah. Itu cerita sejarah lah tentang puasa Ramadan. Tahun tu lah berpuasa, tahun tu juga berlakunya perang Badar Al-Kubra. Sebab Nabi tak pernah puasa sebulan penuh. Tahun tu start puasa sebulan penuh. Tahun tu juga ada perang Badar Al-Kubra. Canggih lah zaman tu kan. Kalau kita ni merepek sakan, apalah tak pernah puasa, kali ni kena perang juga. Jam. Tu kita lah kan. Tapi nak cerita itulah sejarah puasa dalam Islam. Gitu insya-Allah. Itu sejarah puasa lah insya-Allah. Cuma kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad pernah mempamerkan banyak hadis menceritakan tentang kelebihan puasa. Antaranya dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil jaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu dia berjalan dalam badan manusia ini pada laluan darah. Itulah laluan darah manusia, di situlah laluan syaitan. Syaitan iblis itulah dia berjalan dalam darah manusia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadayyiqu majariyahu bil jaw. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sempitkan laluan iblis itu dengan puasa. Itu kelebihan puasa. Ada banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertamanya kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan satu lagi kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau beberapa perkara lah kelebihan puasa. Itu mukadimah kita pada malam ni. Cuma yang betul-betul kita nak bincang ni, Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita dalam kitab mana baca ni, dia kata al-faslul awal fil wajibati was sunnati zahirati wal lawazimi bi ifsadihi. Ammal wajibatu az-zahiratu fasittatun.
Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata perkara yang wajib kita kena tahu bila kita nak puasa ni ada 6 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Apa dia? Yang pertama, al-awwalu muraqabatu awwali syahr Ramadan wa dhalika bi ru'yatil hilal. Kata Al-Imam Al-Ghazali, menghampirkan diri kepada Allah awal Ramadan dengan cara melihat anak bulan. Kena teropong tengok anak bulan. Anak bulan ni Malaysia dah tak apa nak pakai, walaupun tengok. Tapi sebenarnya kita menentukan masuknya Ramadan, masuknya raya ni bukan tengok anak bulan. Kita dah tahu lama dah. Betul kita tengok kalender ni 3-4 tahun lepas, tahu dah hari esok lusa ni kita nak puasa. Cuba yang majlis raja-raja hantar orang pergi teropong tengok anak bulan, mengada-ngada je tu. Tu semua nak mengada betul kan. Kita tak pakai yang tu. Kadang dia bagi tahu tu nak ambil syarat dia. Sebenarnya kita dah tahu dah bila kita nak puasa kan. Mohon raja-raja tu sebut dalam TV dengan ini yakin dan confidentnya, saya nak bagi tahu tengok anak bulan kita tak dengar pun tak apa, sebab memang kita nak puasa dah. Sebenarnya bukan isu tengok anak bulan, nak memastikan tu sebenarnya. Nak memastikan itu macam-macam mekanisme. Antara mekanisme yang Islam ajar dua. Yang pertamanya tengok anak bulan, satu lagi hitung. Dia panggil hisab, kiraan hisab. Benda ni pun memang ada sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali sebut, fa in ghamma fa istikmalu salasina yawman min Sya'ban. Kalau sekiranya kita teropong anak bulan tak nampak-nampak, contohlah teropong anak bulan tak nampak, yang dia nampak bendera bulan, contohlah ni cek kempen pula kan. Okey, dia nampak bulan anak, tak nampak anak bulan. Bila tak nampak anak bulan, kata Imam Ghazali, maka fa istikmalu salasina yauman min Sya'ban, maka dia kena hitung 30 hari cukup di dalam bulan Sya'ban. 30 hari cukup. Contoh dia itu selalu orang 29 tu orang teropong dah. 29 orang teropong anak bulan. Kalau nampak 29, maka esok kira hari ke-30 kita dah puasa dah kan. Sepatutnya lah. Ni contoh ni, kita hidup zaman Nabi ni. Contoh ni. Sekarang tak timbul dah masalah ni. Sekarang ni pada 29 kita teropong, tak nampak-nampak. Makanya esok kita tak boleh berpuasa. Kita tak boleh puasa. Kita cukupkan bilangan 30 hari baru start kita puasa gitu insya-Allah. Dia ada kes berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang teropong pada hari 29 Sya'ban tak nampak anak bulan. 29 tu teropong, tak nampak anak bulan. Last sekali hari ke-30, pakat-pakat makan lagi lah. Pagi tu rembak roti canai lagi lah, kira kalau Malaysia tu kan. Duk makan, tiba-tiba datang seorang sahabat kita, nampak dah, aku nampak. Sudah, mamat ni bagi tahu lambat. Nabi SAW isytihar kepada para sahabat, okey, start puasa, berhenti dah daripada makan. Start puasa tu boleh lah. Sebab orang bagi tahu tu, contohlah, bagi tahu pada pukul 1. Pukul 1 celah tu daripada subuh sampai pukul 1 tu untung banyak lah kita. Jadi hari ke-30 lah tu kita rembat banyak-banyak pagi tu kalau tak nampak nak bulan lah. Takut-takut orang bagi tahu nampak dah nak bulan. Jadi nasib baik dah makan banyak dah tadi kan. Dia ada kes berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu insya-Allah. Wa na'ni bi ru'yati al-ilmu wa yuhsalu dhalika biqauli 'adlin wahidin. Dia nak bagi tahu masuknya puasa ni, orang yang tengok tu seorang pun dah cukup dah. Seorang bagi tahu, aku nampak anak bulan, dah kita boleh puasa dah. Berbeza kalau kita nak tengok anak bulan raya Aidul Fitri, dia kena 2 orang saksi. Dia kena 2 orang tengok, 2 orang tu nampak. Seorang tu beritahu saya nampak, bagi tahu dekat kita. Boleh tak kita nak raya? Tak boleh lagi. Relax dulu. Mari seorang lagi dia kata, saya nampak 2 orang. 2 orang bagi tahu baru boleh pakai. Begitu insya-Allah. Kita dekat Malaysia, kita dengan Mesir tak sama. Orang Mesir dengan orang Malaysia, beza dia orang puasa awal sehari, raya dia orang awal sehari daripada Malaysia. Betul tak kakak? Tak payah pergi jauh lah, Siam, Thailand cukup. Kita duduk dekat Rata Panjang, kita tengok orang kat Golok. Macam mana agak? Kita duduk dekat Takbai Lek Siam kan. Alik sini ni Tumpat. Lain lah sana. Orang sini duk lapar lagi, duk lapar tak boleh nak makan ni, nak tunggu bila buka puasa. Sana dah dengar dah takbir raya. Sayup-sayup bila dengar. Yang sini duk lapar lagi kan. Sebab sempadan tu kan. Dia ada masalah juga tu. Macam mana keadaan isunya, kalau contoh kita start berpuasa di Mesir, maka kita raya dekat Malaysia. Agak-agak jadi macam mana? Kita dah terkurang sehari. Sebab dia orang awal sehari, kita lewat sehari. Kan? Jadi macam mana? Bila keadaan kita ni kena berpuasa di tempat itu, sekiranya tempat itu berpuasa. Kalau tempat itu berpuasa, maka kita kena puasa.
Kalau tempat tu dah raya, maka kita kena raya. Macam tu. Kita pergi dekat Siam, contoh. Yang Siam tu dah raya dah. Contohlah ni. Kita mari start puasa dekat Malaysia. Tapi bila raya kita balik Siam. Contoh saja-saja je. Naik kapal perahu sebelah. Seberang kan. Yalah, sungai antara sepadan tu bukan jauh mana pun. Kalau orang pada berenang sikit boleh sampai dah sebelah tu. Kan? Jadi tak jauh mana. Contohlah. Jadi kita ni macam mana? Contoh. Orang yang kerja dekat sepadan. Orang kerja sepadan tu pulang lah, custom ke apa tu kan. Dia duduk dekat di Kelantan ni. Tapi bila raya dia tengok, rasa lapar pula. Duduk kat sini kena puasa, dia pergi lompat seberang. Jadi dia kena raya. Contohlah kan. Jadi dia kena raya. Macam mana keadaan dia? Kalau sekiranya dia berada di tempat raya, maka dia kena raya. Kalau sekiranya dia berada di tempat yang berpuasa, maka dia kena puasa. Gitu. Kalau sekiranya dia pergi ke tempat satu lagi, bermaksud contoh dia terkurang satu puasa dia kan, makanya keadaan dia kena qada satu puasa tu pada hari yang lain. Tapi kalau dia beraya di tempat itu, dia kena raya, tapi sebenarnya dia terkurang sehari, maka sehari itu dia kena qada hari lain. Kalau dah terlebih hari, dia kena makan, dia kena puasa lah sebagai contoh. Dan terlebih tu, sehari terlebih tu dikira sebagai pahala sunat. Puasa sunat pula jadi macam tu gitu. Sudah. Ni masalah juga ni kadang berlaku kan, sebab masyarakat dalam pengamalan dunia sekarang ni tak sama. Dekat Mesir dia masih lagi pakai sistem teropong tengok anak bulan. Dekat Malaysia dia tak nak pakai dia teropong anak bulan, dia dah pakai konsep hisap. Pakai hisap kiraan. Yang tengok anak bulan tu hanya mengada-ngada sahajalah. Nak perhabis duit rakyat dia. Nak bagi mufti itulah, bagi duit tu kan, bagi teropong kan. Okey, kita tak bercerita tu, marah ke mufti pula aku nanti. Okey, sini balik. Okey, wa iza ru'yal hilalu bi baldatin wa lam yara bi ukhra wa kana bainahuma aqallan min marhalataini wajaba as-shaum 'alal kulli. Dia kata sekira kelihatan anak bulan di satu negeri dan tidak nampak pada negeri yang lain, dan wa kana bainahuma aqallun min marhalataini, dan jarak di antara dua tu kurang 2 marhalah, wajib as-shaum 'alal kull, maka wajib puasa pada seluruhnya. Contoh, kita di mana di sarjana utama ni kita teropong tengok anak bulan. Makanya daripada sarjana utama sampai ke 85 km ke depan, ke kanan, ke belakang, ke kiri, 80 km semua ni puasa serupa dengan kita. Faham maksud dia? Kita tengok anak bulan, yang tempat lain tak nampak. Contohlah, sarjana utama teropong tengok nampak anak bulan. Payah jaras teropong tak nampak anak bulan. Contohlah ni. Ni contoh ni. Dah mustahil lah zaman sekarang ni. Ni kita cerita ni contoh lah kalau kita hidup pada zaman dulu lah kan. Jadi sarjana utama teropong, nampak anak bulan. Tapi orang Pajaras kata kami tak nampak anak bulan. Apakah orang Pajaras tu puasa atau tidak? Soalan. Jawapannya, dia kena puasa, dia kena ikut ni di sini. Sebab tempat yang tengok anak bulan dengan Pajaras tu tak sampai 2 marhalah. Tak sampai 2 marhalah, tak sampai 85 km, maka automatik dia kena ikut kita. Begitu. Sama ada ke depan ke kanan ke kiri ke belakang ke. Kalau ada makhluk duduk ke atas pun 2 marhalah. Kalau ada duduk kat bawah pun 2 marhalah. Jadi nisbah kepada tempat tu dengan jarak tempat lain tu sebanyak 2 marhalah. Lepas tu lebih kada 2 marhalah tu, ikut dia nak tengok pula cara dia pula tengok anak bulan. Cara dia begitu, insya-Allah. Tak berlaku dah ni tak berlaku dah zaman sekarang. Ni semua ni berlaku pada zaman-zaman dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata an-niyyatu wala budda likulli lailatin min niyyatin mabitatin muayyinatin jazimatin. Dia kata niat itu mesti berlaku pada tiap-tiap malam. Pagi nak puasa tu, ni sebelum subuh tu dia kena ada niat dah. Kok mana pun niat mesti berlaku sebelum daripada subuh dan tiap-tiap malam. Ini mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi kalau buka dalam kitab mazhab Hanafi, dia boleh niat sebulan penuh. Boleh. Mari satu Ramadan tu saja saya puasa Ramadan penuh. Contoh, dia buat macam tu kan. Contoh, mazhab Hanafi boleh, mazhab kita tak boleh. Mazhab kita dia kena tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita kena niat untuk puasa begitu. Anda pesanlah, niat ni tak payah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak jadi masalah tak payah nawaitu saum Ramadan semua tu tak payah. Aku nak puasa esok Ramadan kerana Allah, itu pun dah okey dah memadai gitu. Tak payah nak mengada-ngada lah. Ni kadang-kadang dia punya semangat nak puasa tu dia cari yang Arab juga. Dia tak nak dalam bahasa Melayu kan. Ni semua mengada-ngada, poyo semua ni. Semua poyo semua ni insya-Allah. Tak. Dan niat itu pula dia mesti jazimah, confirm. Maksudnya esok aku nak puasa Ramadan.
Jangan esok aku nak puasa Ramadan, tak apalah, puasa qada pun okey juga. Ayah dia. Tak boleh. Dia pergi campur-campur macam tu tak boleh Dia kena niat puasa Ramadan. Dia tak boleh nak masuk elemen-elemen yang lain. Aku esok nak puasa Ramadan, tapi kalau datang juga esok aku nak tukar jadi puasa sunat. Bapak dia. Tak boleh, tak boleh Dia kena niat puasa Ramadan. Confirm, tak boleh. Kena konsisten tak boleh berubah-ubah niat dia tu Gitu insya-Allah. Falau nawa an yasuma syahr Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfihi. Kata dia, kalau orang tu berpuasa sebulan penuh sekali sahaja, maka itu tidak memadai. Ni ikut mazhab kita lah. Dalam mazhab Nabi tak jadi apa masalah pun boleh insya-Allah gitu. Walau nawa bin nahari lam yajzihi saum Ramadan wala saumil fardhi illa tatawwu. Dia kata puasa niat pada siang hari tidak memadai bagi puasa yang wajib, puasa Ramadan, kecuali puasa sunat. Puasa pada siang hari ini tidak memadai bagi puasa Ramadan, puasa wajib, kecuali puasa yang sunat. Maksudnya kita nak niat puasa Ramadan, niat puasa yang wajib. Ada satu lagi puasa Ramadan tu puasa fardu, ada puasa yang wajib, dia bukan fardu. Contoh puasa qada, dia bukan puasa fardu, dia puasa wajib. Puasa apa lagi? Puasa nazar, dia puasa yang wajib, dia bukan puasa fardu Jadi ada puasa yang wajib, satu lagi puasa yang puasa yang fardu Jadi dua-dua puasa ni niat kau mana pun mesti sebelum daripada subuh. Dia tak boleh pada siang tak boleh. Dia sedar-sedar pukul 4 pagi, pukul 9 pagi contoh, pukul 10 pagi. Yang dia ni pada waktu malam tak niat langsung nak puasa. Bila dia sedar pukul 10 pagi, maka dia tak boleh berpuasa sebab dia tidak niat sebelum daripada subuh. Berbeza bagi puasa sunat. Puasa sunat dia special case. Kita ni sehari tu tak makan pagi tu, pergi kedai, pergi tengok lawak tak lalu, teringat nak makan kat rumah. Balik rumah tanya rumah nasi ada ke tidak. Rumah kata mana ada nasi, sah ke nasi beras pun tak ada. Kata rumah lah. Jadi macam mana keadaan dia? Dia kata tak apalah, kalau tak ada nasi beras pun tak ada, semua tak ada, hari ni kita niat puasa. Puasa sunat. Puasa sunat boleh. Puasa qada tak boleh. Contoh, dia balik rumah nasi ada tak ada. Tak apalah, hari ni aku niat qada puasa. Tak boleh. Sebab qada puasa yang wajib. Pasal dia kena ingat bila puasa fardu dan juga puasa yang wajib, niat mesti sebelum daripada subuh. Kalau puasa sunat, dia boleh niat selepas daripada subuh, tapi mesti sebelum daripada zuhur. Ingat tu. Kalau terlajak sampai pukul 4 baru niat puasa, tak boleh lah. Pukul 4 baru niat puasa hari ni, ayah dia tak boleh. Dia kena niat sebelum daripada zuhur gitu. Cara tu insya-Allah. Tapi syarat jangan makan apa-apalah. Jangan dah makan roti canai dah. Tak apalah niat puasa hari ni. Melampau lah pula. Contohlah pagi tu dia makan roti canai, makan minum teh tarik, sedap dah. Cuma balik tengah hari nasi dia tak ada. Contoh, dia pun bagi tahu rumah dia, hari ni kita puasa sunat lah, hari ni sebab beras tak ada. Padahal tengah hari dia rembat sakan dah. Tak boleh tu. Tu tak boleh Kita sebut ni dia tak makan apa-apa start daripada subuh sampai waktu zuhur tadi hukumnya begitu. Okey, baik. Fa inna niyyata mahalluha al-qalbu. Kata dia, niat ini tempatnya di hati tau. Yang berlapang-lapang macam kita kadang-kadang, macam esok kita sembahyang tarawih, habis sembahyang tarawih nanti Pak Imam kita masuk nawaitu sama qadin, habis ramai-ramai baca tu kan. Yang tu perlu ke? Tak perlu pun. Tak perlu pun kita baca tu. Sebab fa inna niyyata mahalluha al-qalb. Niat ni tempatnya hati bukan di lidah. Bukan di lidah. Bukan puasalah, sembahyang pun serupa lah. Sebab ada separuh ni kadang-kadang dia baca usalli tu kuat sangat. Ada ni mari sembahyang usalli fardhu zuhur, sebab mampu menyusahkan orang. Sebab masalah kau baca usalli kuat-kuat, orang lain terganggu tau tak? Betul tak? Ada dia usalli fardhu zuhri. Lepas tu dia pula jadi was-was. Usalli fardhu zuhri. Yang kawan dia ghairil ihdina baca tadi. Ulang balik kan. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Tak betul Nak bagi tahu yang kita baca usalli itu tak payah pun tak apa. Sebenarnya niat itu tempatnya di hati. Faham tu kena ingat. Bersalah dengan kawan tu. Yang jadi baca kuat tu satu. Baca usalli tu kuat satu. Yang kedua was-was tu. Dua was-was tu memang kalau tanpa tak pakai luku kepala. Apa musa korang. Macam tu. Aduh, masalah juga ni masyarakat ni. Okey, tak. Wa man nawalailan summa akala lam tufsidu niyyatahu. Barang siapa yang berniat pada waktu malam. Dia niat pada waktu malam. Dia niat pukul berapa? Pukul 12 contoh.
Lepas tu start puasa pada pukul 6 sebab subuh lah kan. Pada tengah-tengah tu dia makan, okey, tak ada masalah apa pun. Jangan duk fikir pula, oi kalau dah niat, start pada niat sampai ke tu tak boleh makan. Tak boleh tu. Tu tak betul tu. Cara fikir tu tak betul yang penting puasa itu start dia apabila orang azan. Begitu insya-Allah. Okey. Yang ketiga, al-imsak an isali syai' ila al-jufi amdan ma'a dzikri saum. Menahan diri daripada memasukkan satu perkara dalam rongga yang terbuka. Rongga itu ilal jauf, yang boleh sampai ke perut, amdan, sengaja, ma'a zikri saum, berserta diingat tu puasa tu. Yang tu dikatakan batal puasa tu. Dia pergi makan dan dalam keadaan dia sengaja dan dia tahu tu puasa. Contohlah kan, yang tu batal puasa. Tetapi dalam kitab ni sebut, dia kata al-jauf, rongga yang terbuka boleh sampai ke perut. Makanya kalau memasukkan satu perkara dalam rongga yang tak terbuka, ataupun rongga tu terbuka tetapi tak sampai ke perut, puasa tak batal. Faham Contoh, air masuk lubang telinga, tak batal. Air masuk telinga kan, tak batal puasa. Sebab apa? Sebab telinga ni ada gegendang. Air masuk lubang telinga, air sekadar digegendang. Kat telinga dia pun dia bunyi kloklak tu kan. Kalau lah air tu dah masuk ke dalam, dia takkan bunyilah kat telinga. Oleh demikian, air masuk lubang telinga tak batal puasa. Faham Kita bubuh air mo, mata kita sakit lah, contoh merah di mata Pak Haji tu. Kenapa? Sebab ada lah macam-macam tu kan, masuk debu ke apa, dia pun pakai air mo. Okey, masuk air mo batal puasa ke tidak? Tak batal puasa. Sebab mata ni dia bukan rongga terbuka boleh sampai ke perut. Kecuali kalau kita letak air mo kat mata tu terasa terus sampai ke tekak. Ketekak ni kita pun kehet buang, puasa kita sah. Kalau kita rasa ketekak, tak boleh, orang bukan nampak terlalu, batal puasa. Faham tak? Faham begitu. Pakai celak mata tu kan, tak batal puasa. Semua tak batal puasa. Yang batal puasa makan, minum sengaja. Kalau makan dan minum tak sengaja, tak batal. Alhamdulillah. Rahmat banyak Satu Ramadan ramai lupa hari tu puasa kan. Yalah, satu Ramadan member tak pernah puasa sunat, hamba Allah ni. Mari satu Ramadan terlupa. Dia balik rumah, dia tengok nasi, dia pergi rembat sampai 2-3 periuk contoh. Hari lain tak ada lalu macam tu. Hari tu lalu sakan hari tu. Dia baru punya rembat nasi. Bomba makan, habis makan sedawa, duduk berehat dekat dinding. Tiba-tiba anak balik daripada sekolah bagi, ayah tak puasa, ayah tak puasa. Alamak, terlupa. Yang dah makan tu alhamdulillah. Ar-rizqu minallah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lupa tu pastikan makan tu banyak-banyak lah. Untuk kalau lupa kan itu. Ingat lupa kan, dia bukan buat lupa tau. Yang kita sebut ni lupa betul. Kalau buat lupa tak batal. Kalau buat lupa batal. Ingat tu insya-Allah. Okey. Wala yufsidu bil fasdi wal hijamati wal iktihali wa idqalil maili fil udhuni wal ihlili. Kata dia tak batal puasa dengan sebab kita keluarkan darah. Kita keluarkan darah tu tak batal. Wal hijamati, berbekam ni antara cara perubatan yang terbaik dipuji oleh Nabi SAW. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Nabi SAW kata sesungguhnya perkara yang terbaik yang kamu buat berubat adalah berbekam. Kita ni sakit, rasa berat di badan, kita pergi dekat seorang tu bekam ni, dia bekam keluarkan darah hitam tu kan, darah kotor. Bulan Ramadan puasa kita tetap sah, tak jadi apa masalah pun. Wal iktihal, dan juga kita pakai celak tak batal. Batu celak tu masuk dalam mata sebagai contoh tu kan, yang tu pun tak batal puasa gitu. Wa idkhalil mail fil udhuni, kita masuk satu perkara lubang telinga, korek telinga lah contoh. Dia masuklah, ada kan orang korek telinga ni besi tu kan, dia korek, bagusnya korek, layan syok nampak mamat tu, korek telinga pada bulan Ramadan sebagai contoh. Puasa dia tak batal, puasa dia tetap sah. Hukum dia tak ada masalah apa pun insya-Allah. Okey, wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghabari at-tariqi aw zubabatin tasbiqu ila al-jawfihi aw ma yasbiqu ila al-jawfihi fil malmadah fala yuftiru illa idza balagha fil malmadati fayuftiru. Imam Ghazali kata perkara yang masuk ke dalam rongga yang terbuka bukan dengan sengaja. Dari contoh seperti debu jalan, au zubabatin ataupun lalat. Tazan Melaya. Dia panggil tak panggil gajah tak datang, lalat datang, masuk mulut. Contohlah kan. Bulan puasa, dia masuk tu bukan dengan sengaja dia bagi masuk tau, termasuk.
Dia menguap hari tu, menguap tak tutup mulut, lalak telan. Contohlah kan. Yang tu tak batal puasa, tak batal puasa begitu. Supaya juga apabila dia berkomo-komo semasa dia berwuduk, tertelan air semasa berkomo-komo, tak batal puasa. Illa kecuali idza balagha fil madmadah fayuftiru. Kalau melampau-lampau sangat berkomo, yang tu batal lah. Bukan berkomo-komo tu batal, tertelan semasa melampau-lampau berkomo. Dia berkomo biasa, tertelan tak batal. Dia komo biasa rokak sekadar mulut tu kan. Betul tertelan, itu tak batal puasa Yang kita sebut ni sengaja tekok. Ada orang macam tu. Tekok tu. Dah buat tu 3-4 kali tertelan. Tertelan tu batal. Faham tak? Sebab dia melampau-lampau ketika dia berkomo-komo Gitu. Okey, baik. Amma man akala amidan fi tarfain nahar thumma zahara lahu annahu akala naharan bitahqiqi fa alaihi alqada. Imam Ghazali kata dia makan dengan sengaja di penghujung hari. Penghujung hari. Tarfain nahar ni penghujung hari awal ataupun hujung akhir-akhir. Maksudnya macam mana? Subuh pukul 6 minit makan. Contohlah kan. Kau pahal. Salah juga. Betul orang Melayu kita ni dia buat satu kaedah namanya al-imsak. Al-imsak waktu itu sebenarnya boleh makan lagi. Sebenarnya lah. Ni orang Melayu tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Oh, imsak. Kata kan. Tak, imsak ni boleh makan lagi. Bahkan waktu imsak adalah waktu yang paling afdal untuk bersahur. Sebenarnya lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ajar antara perkara yang afdal ketika kita bersahur adalah perlewatkan. Lewat yang makin dekat dengan subuh, time tu lah yang terbaik kalau kita nak bersahur. Gitu. Jadi kita bersahur ni lepas imsak tu boleh. Cumanya imsaknya orang buat supaya berhati-hati, beringat-ingat. Takut kalau makan-makan tak tengok jam, tak dengar azan, telajak pak subuh nanti. Tu masalah dia kan. Okey, yang kita sebut dalam kitab ni sebut ni di perawal tu. Maksudnya pukul 6 azan subuh, pukul 6 5 minit dia rembat lagi nasi. Contohlah kan. Ataupun maghrib pada pukul 7.30. Dia pukul 7.25. Dah makan dah. Yang 4 Bilal tu baru testing duduk dia buru-buru makan. Itu tak boleh dah tu kan. Yang tu tak boleh yang tu boleh mengakibatkan puasa dia batal, wajib dia qada pada hari yang lain hukum dia begitu. Baik. Allah Rabbi wa in baqa ala hukmi zannihi wa ijtihadihi fala qada'a alaihi. Sekiranya kekal atau hukum sangkaannya ataupun ijtihadnya, maka dia tak perlu qada, puasa dia dikira sebagai sah. Contoh, dia ni pada pukul 7.30 masuk maghrib, dia tak tengok jam, cuma dia tengok dekat langit, wah macam maghrib ni, macam maghrib. Dia ingat macam maghrib. Dia tak tengok jam ni, dia tengok dekat langit cara gelap tu, dia kata maghrib ni. Sengkaan hati dia kuat mengatakan maghrib dah masuk. Contohlah kan. Lepas tu dia makan, buka puasa, bagus punya rembat, mumbah makan. Bila duk makan, tiba-tiba Pak Bilal azan. Sudah. Pak Bilal baru azan. Masa Pak Bilal azan, hati kecil dia bercakap macam mana? Hati kecil, loh tak masuk lagi. Contohlah kan. Ketika itu puasa dia batal. Maksudnya dia tak sah, wajib dia qada pada hari yang lain. Ada pula satu kes yang lain, dia tengah makan, dia kata masa dah maghrib ni, dia makan. Duk tengah-tengah makan, Pak Bilal azan. Dia kata Pak Bilal ni lembab, dah masuk lama dah. Yang tu dia kekal dengan sengkaan dia memang dah masuk waktu kan. Dia marah Pak Bilal pula. Contohlah kan. Ketika itu puasanya adalah sah, tak perlu qada pada hari yang lain. Hati kecil tu cakap tu pun perlu diambil kira gitu. Ini biar betul-betul ni. Sebenarnya hati kecil kata, "Loh, tak masuk lagi." Tak apa. Aku sengkakan bahawa dah masuk Pak Bilal lambat. Tak boleh, itu menipu tu. Itu tak boleh, itu menipu itu tak boleh. Okey, baik. Ar-rabi' yang keempat, al-imsak anil jima'. Siang hari jangan duduk setubuh isteri, tak tu pasal. Anda pun bimbang sebab budaya orang Malaysia pada hari ni, kebelakangan ni, suka sangat buat majlis raya anak-anak muda kahwin pada dekat-dekat Ramadan. Bahaya sungguh. Bila anda pergi kuliah kat Masjid Bandar Baru ni, sembang dengan Pak Imam situ, sembang. Anak saudara kahwin dekat-dekat dengan Ramadan, dekat lepas nisfu Syaban. Anak kata tak takut kau. Soalan. Takut apa? Tengah hari tu buat kelam boleh hari tu. Masalah kamu. Member baru kahwin ni, kan? Jadi takut-takut tersetubuh tu. Kalau dalam subuh bukan sekadar kena qada, ada satu lagi kena bayar kifarat. Kifarat tu kalau ringan tak apa, masalah susah lah kifarat tu.
Kifarat dia apa dia? Kena merdekakan hamba. Hamba tak ada lah. Ada yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini semua nak mampu semua ni. 2 bulan turut-turut Syekh. Mati kau. Sebulan Ramadan tu pun mengeluh sakan nak berhabis 2 bulan pakai mampu macam tu. Kan? Nak bagi tahu tu, beringat sikitlah pada bulan Ramadan gitu. Orang dulu nak kahwinkan anak dia fikir, dia tengok jadual dekat Ramadan ke tidak. Orang sekarang dah kira cuti sekolah jalan. Tu orang sekarang kan. Dekat-dekat Ramadan pun jalan. Yang penting dia orang kahwin. Lepas tu tengah hari jadi hal. Susah semua tu. Budak pula susah. Kita tak susah. Pada muka tubuh sehari. Wa hadduhu muribul hasyafah. Batasan yang kata batal puasa yang kena bayar kifarat itu adalah tenggelam kepala zakar dalam kemaluan. Tenggelam, kalau beleka keluar tu tak batal tu. Main keluar gitu kan. Tak batal. Kita sebut ni tenggelam. Apa tenggelam? Tenggelam kepala zakar. Dia tenggelam tu batal puasa, wajib bayar kifarat. Mampulah bayar kifarat. Wa in jama'a nasiyan lam yuftir. Kalau berjima dalam keadaan terlupa, tak batal. Jima pun terlupa gitu. Berat semua mamat tu. Contohlah. Yang suami terlupa, isteri pun terlupa. Contoh. Kalau dua-dua terlupa, puasa tu sah. Puasa tu sah sebab terlupa gitu. Yang tak boleh ni memang dia tahu puasa tapi sengaja rembat. Tu yang tak boleh tu. Gitu. Lagu mana dia pakat laki bini tu? Masalah dia pakat laki bini dua-dua terlupa. Berat semua kan. Berat. Okey. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha juduban lam yuftir. Kata dia sekira bersetubuh pada waktu malam ataupun bermimpi pada waktu malam, fa asbaha subuh junuban dalam keadaan berjunub, lam yuftir, puasa tak batal, puasa dia sah. Malam dia setubuh dengan isteri. Dah belah selesai setubuh pukul 3-4 pagi tu kan. Dia tidur. Bila tidur, dia sedar-sedar pukul 9 pagi contoh. Masa dia sedar, maksud dia tak mandi wajib lagi. Puasa dia sah ke tidak? Jawabnya puasanya sah. Faham kan? Puasanya sah. Mandi wajib ni bukan syarat sah puasa. Begitu. Bermaksud kalau dia tak mandi wajib, semayang azan subuh, lepas tu lewat kemudian sikit baru dia mandi wajib, puasa dia tetap dikira sebagai sah. Hukum dia begitu. Baik. Wa in tala'a al-fajra wa huwa mukhalitu ahlihi fa naza'a fil hali sahha saumuhu. Kata dia sekiranya terbit fajar waktu subuh tu, wa huwa mukhalitu ahlihi, dia sedang bersetubuh dengan isteri dia, sahur dia tu setubuh. Teruk mamat ni. Tu kan, dia bangun pagi kata nasi tak ada bang, nak sahur. Tak apa, sahur kita pada hari ni setubuh. Berat mamat ni. Contoh dengan isteri ni kan. Lepas tu dia setubuh, orang azan, masa azan tu Allah tu dia cabut terus kemaluan dia, puasa dia sah. Faham puasa dia sah. Begitu hukum. Tak ada ni, tak ada waktu kerja ni. Ni contoh ni. Fa in sabara fasada wa lazimathul kafaratu. Kata dia kalau dia biar, dia duduk setubuh, tiba-tiba orang azan subuh, biarlah subuh dah. Contohlah kan. Dia biar tu, puasa dia tak sah, wajib bayar kifarat. Dah lah kena khutbah. Satu lagi kifarat pula. Mampu semua tu. Semua nak mampu semua tu. Hukum dia kan. Yang kelima al-khamis, yang kelima al-imsak anil istimna, menahan diri daripada mengeluarkan air mani dengan sengaja. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bi jima'in aw bi ghairi jima'. Sama mengeluarkan mani itu sama ada dengan jima' ataupun tak jima'. Terpulanglah. Yang penting mengeluarkan air mani fa in dzalika yuftiru, semua itu boleh menyebabkan puasa jadi batal. Wala yuftiru bi qiblati zaujatihi wala bi mudha'ajatiha ma lam yunzil. Dia kata tak batal puasa cium isteri, tak batal. Ramadan banyak tazkirah, ustaz buat tazkirah. Ustaz pergi cerita romantiknya Nabi SAW dengan Aisyah. Dia dengar, wah kena balik tiru ni. Bulan Ramadan balik tiru. Contoh dia balik rumah nak pergi semayang asar, yang cium sikit. Kenapa bang? Romantik cara Nabi SAW. Contohlah kan. Dia pun ciumlah bini dia. Puasa dia tak batal. Puasa tak batal. Begitu juga tak batal puasa bimudha'ajatiha. Dia tidur sekali dengan bini tengah hari tu, ialah hari Sabtu Ahad kan cuti. Satu Ahad cuti, jadi tak pergi mana, kita tidurlah saya hari ni. Dia tidurlah atas katil. Laki bini bagus, kaki pun silang elok dengan bini kan. Puasa tak batal malam yunzil, selama mana tak keluar air mani. Tapi kalau cium keluar mani, batal.
batal satu, teruk pun dia juga, teruk juga mu kan. Contohlah kan, yang tu batal lah gitu. Serupa juga dia tidur sekali dengan rumah isteri dia, kaki silang itu selalu tak keluar air mani, hari tu keluar air mani. Contohlah kan, contoh. Bila keluar batal puasa poin dia batal pada keluar air mani itu gitu. Walakin yukrahu dzalik, walau bagaimanapun, walaupun tak keluar air mani, tapi perbuatan itu makruh. Cium isteri bulan Ramadan tengah hari tu, ataupun cium tidur sekali tu, yang tu hukumnya adalah makruh walaupun tak keluar air mani. Illa ayyakuna syaikhan atau malikan ibri, kalau orang tu tua sangat, tak makruh. Pakcik dengan makcik, contoh pakcik dengan makcik. Bulan Ramadan duk cium lah pipi kawan dia cium balik lah pakcik ni, contohlah kan. Yang tu makruh pun tak. Sebab apa? Yang pertama memang tak keluar air mani dah, dua tu dua tu memang tak ada keluar air mani dah kan, sebab sama-sama putus haid kan, suami putus haid, isteri pun putus haid. Jadi dulu putus haid, jadi tak jadi apa-apa, jadi tak jadi makruh lah. Satu. Tapi kalau dia nak cium bersetubuh juga, contoh pakcik bersetubuh boleh, contohlah kan. Terlebih makan tu kali gitu kan, contoh pakcik tu, yang tu boleh mengakibatkan puasa jadi batal. Batal tu kerana persetubuhan tu, hukum dia. Allah Rabbi. As-sadis, yang keenam, yang terakhir, al-imsak an ikhrajul qai, menahan diri daripada mengeluarkan muntah. Memuntahkan, bukan termuntah. Termuntah tak batal. Fal istiqa' yufsidus shaum, kita sengaja memuntahkan itu batal. Jolok tekak bagi keluar barang tu kan, yang tu muntah. Ingat yang datang daripada perut kita jolok bagi keluar muntah tu. Gigi ni dia tak apa gigi tu. Ada orang cabut gigi, batal puasa. Tak, cabut gigi tak batal puasa. Yang batal puasa cabut gigi tu telan, tu baru batal. Tu baru batal kan. Dia cabut gigi tu tak batal puasa. Yang satu lagi, ada orang cabut gigi, masa cabut gigi ada darah sikit-sikit keluar. Pasal tak? Dia komo tapi ada keluar sikit-sikit keluar. Lepas tu dalam keadaan dia tak boleh nak kawal tu tertelan juga. Yang tu tak batal, itu dimaafkan. Itu dimaafkan lah. Yelah, macam mana darah duk keluar selalu tu kan, dia dah komo nak pergi berhenti, tak berhenti juga, duk keluar juga kan. Jadi ada kadang sikit-sikit tertelan. Yang tu dimaafkan. Yang tu dimaafkan, maknanya puasa dia dikira sebagai sah. Gitu. Cabut gigi tu sendiri tu memang tak batal puasa. Gitu. Okey. Wa in zara'ahu al-qai lam yufsidu shaumuhu, kalau termuntah tak batal puasa. Termuntah, maksud dia berjalan lalu kat tepi sampah tu punya busuk, ya Allah Ta'ala Maha tahu. Yang dia pun tak sangka yang busuk macam tu boleh menyebabkan dia muntah. Hari selalu berjalan tak ada pula muntah, hari tu muntah contoh. Yang tu tak batal. Yang tu tak batal. Ada orang ni kadang dia tak boleh basuh berak anak dia. Dia ialah selalu basuh berak anak tu bak bini dia tu lah kan. Bini dia ni pula, ataupun orang gaji dia lah, dia tak pernah basuh berak anak. Hari tu bini demam, orang rumah pula, orang gaji pula cuti, contohlah cuti raya, contohlah kan, balik cuti pula awal, alamak dia kata spoil banyak, kena basuh berak anak tak pula hari ni kan. Dia pergilah basuh tu termuntah, contoh kan. Yang tu termuntah tak batal puasa tak batal puasa. Gitu. Wa izab tala'ana khamatan min halqihi aw sadrihi lam yufsidu shaumuhu rukhsatan li umumil balwa bihi. Kata dia, kalau dia telan kahak, sama ada kahak tu datang daripada halqum ataupun datang daripada dada dia, puasa dia tak batal. Dia bercakap keluar kahak, telan balik tak batal. Tak batal Sama ada kahak tu kahak dekat tekak ni, ataupun kahak dari dada. Yang dada tu hijau keluar kelan balik, tak batal puasa. Sebab dia dalam kerangka bibir lagi. Tetapi illa ayyab tali'ahu ba'da wusulihi ila fihi fa innahu yuftiru 'inda dhalik. Kecuali kata dia, kalau dia telan selepas daripada kahak itu berada di luar batasan bibir, itu batal. Contoh batuk, kahak keluar, letak ujung lidah, dia jelek tunjuk orang. Lepas tu masuk balik telan, itu batal lah. Bukan sekadar batal, pengotor. Contoh pengotor semua tu, dia bukan kahak je, air liur pun serupa. Ni air liur kita ni kan,
Dia dalam mulut dia kita saja awak komo-komo macam komo air kan. Lepas tu saja awak keluar nitik sedut balik contoh lah kan. Contoh pegotor sama. Yang kedua batal puasa lah sebab air dia tu sudah berada di luar batasan bibir begitu. Berat ni. Okey, yang seterusnya habis sikit lah bab puasa ni. Lepas ni sama nak tanya. Oi, sini pun banyak soalan. Okey, yang pertamanya qada puasa Dia kata fawujubu aman ala kulli muslimin mukallafin taraka as-shaum bi'udhrin aw bighairi 'udhr. Dia kata orang yang tak puasa wajib dia qada puasa. Sama ada dia tak puasa tu kerana uzur ataupun tak uzur. Tak uzur ni maksud saja tak nak puasa kena qada. Ataupun ada faktor uzur-uzur tertentu wajib dia qada pada hari yang lain. Fal haid tuqdi as-shaum wa kadzal murtad. Orang yang haid wajib dia qada pada hari lain. Bulan Ramadan dia haid, dia tak puasa, wajib dia qada pada hari yang lain begitu juga orang yang murtad. Orang murtad dia ni Islam, lepas tu bulan Ramadan dia tak nak puasa, dia murtad contoh. Jadi sebulan dia murtad, lepas tu bila orang raya Islam balik. Macam mana puasa sebulan? Wajib dia qada mana tahu buat perangai macam tu. Ammal kafir was-sabi wal majnun fala qada'a alaihim. Adapun orang kafir, budak-budak, orang gila tak wajib qada. Jadi bulan Ramadan cabutlah satu wayar dalam kepala otak tu biar gila. Contohlah kan, dia Ramadan tu dia gila. Bila raya tu sihat balik. Contoh. Orang gila tak payah qada puasa. Untung si gila itu. Untung orang gila tu. Okey, wala yashtaritu at-tatabbu'u fi qada'i Ramadan wa lam yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Dia kata tidak disyaratkan berturut-turut nak qada tu. Hari ni qada, esok puasa, makan qada balik kan. Boleh, tak ada masalah pun. Okey, yang keduanya kifarat, ada disebut dah. La tajibu illa bil jima'. Kifarat tak wajib kecuali orang jima' isteri siang hari. Yang tu kena kifarat gitu. Tadi dah sebutlah, yang pertama merdekakan hamba, sekarang tak ada hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Wa in ajiza fa it'am 60 miskinan muddan. Kalau tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh puasa ustaz. Gastrik. Contoh, buat alasan gastrik. Makanya dia kena cari 60 orang miskin, dia bagi makan. Seorang 1 cupak beras. Cara dia begitu. Okey, yang seterusnya fidyah. Fidyah ni benda penting juga. Fatajibu 'alal hamil wal murdi' idza iftarata khaufan 'ala walidihima likulli yawmin muddan hiddatan limiskin wahidin ma'al qada. Dia kata wajib fidyah ini bagi orang perempuan yang hamil. Perempuan tu dia hamil, mengandung, lalu dia tak berpuasa, wajib dia kena bayar fidyah perempuan macam ni. Serupa juga orang perempuan yang menyusukan anak. Dia tak puasa sebab kalau aku puasa nanti susu tak ada. Contohlah kan. Makanya di waktu lain dia kena bayar fidyah. Gitu. Cuma Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ni kata dia kena tambah satu lagi, kena qada. Orang perempuan yang hamil, orang perempuan yang menyusukan anak, dia tak puasa, bukan sekadar dia kena bayar fidyah, ada satu lagi kena qada. Yang ni pendapat Al-Imam Al-Ghazali yang telah ditolak pandangan ini oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi tolak. Alasan Al-Qaradawi, Nabi dalam hadis anda menyatakan fidyah, dalam hadis tidak menyatakan kena qada. Faham? Makanya fidyah saja tak perlu qada gitu. Cuma Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dia mengatakan orang perempuan yang sebegini, sama ada hamil ataupun murni, menyusukan anak, dalam keadaan dia menyusukan anak, dia tak puasa, dia kena qada dan tak perlu fidyah. Gitu pula. Faham tak? Itu Imam Hanafi. Imam Hanafi kata dia kena qada, fidyah tak payah. Faham? Imam Al-Ghazali kata dua-dua, qada kena buat, fidyah kena buat. Qardawi pula kata kena fidyah, qada pula tak payah buat. Dah tu benda satu nak pakai. Orang tanya, benda satu nak buat. Kalau orang tanya anak kata yang paling senang yang mana? Fidyah. Bayar fidyah, tak payah puasa. Saya salah kan? Ambillah, sebab semua tu mereka berhujah berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu insya-Allah. Habislah insya-Allah. Bab sunat ni banyaklah. Bab sunat ni waktu lain dah kita cerita pasal sunat puasa. Wallahu alam. Banyak soalan sini. 11 soalan. Ini soalan tak nak bagi nak balik semua ni. Okey, soalan ni pasal pas sembahyang. Adakah wirid selepas solat bacaan sampai ayat kursi merupakan sunnah Nabi atau sunat
minta penjelasan. Dia wirid lepas sembahyang ni memang ada sebenarnya. Wirid lepas sembahyang tu memang ada, tetapi baca berjemaah itu Nabi Muhammad buat jarang-jarang sekali. Faham Maksudnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis daripada sembahyang wirid, dan wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dan para sahabat ni masing-masing, tu kebiasaan. Jarang-jarang sekali Nabi Muhammad baca kuat, dan Nabi baca kuat itu kerana nak mengajar umat. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kursi itu memang ada lah. Yang kita baca macam itu wirid itulah. Itu memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang dok debat tak debat ni, apakah baca berjemaah itu sunnah ataupun tidak. Kalau ikut amalan Nabi masing-masing, itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Cumanya jarang-jarang sekali Nabi baca dengan kuat. Nabi baca dengan kuat wirid itu sebab nak mengajar kepada umat. Gitu. Nabi Muhammad pernah sembahyang sunat atas mimbar. Mimbar bukan macam ni lah. Kalau sembahyang mimbar macam ni, sembahyang kat mana? Ni sembahyang mimbar dekat macam Masjid Calang tu kan, dia mimbar naik kat depan. Dekat ruang atas tu dia kosong lapang. Jadi Nabi SAW sembahyang dekat situ sembahyang. Dan Nabi sembahyang di situ bukan menandakan sembahyang atas mimbar tu satu perbuatan sunat. Tak. Nabi pergi sembahyang atas mimbar tu sebab nak mengajar kepada umat cara-cara sembahyang. Faham? Serupa juga Nabi SAW bila berwirid masing-masing. Jarang-jarang sekali Nabi baca dengan kuat. Baca dengan kuat tu kerana nak mengajar umat. Sekadar tu je. Gitu. Kalau ikut amalan sunnah, wirid masing-masing lah. Tu yang terbaik lah kalau ikut amalan sunnah lah. Gitu. Okey, soalan Dua tahun lepas ni cerita seorang ustaz lah tahun lepas ni. Ada ustaz tazkirah Ramadan kata kalau masa puasa korek hidung batal puasa. Korek hidung tak batal puasa tau. Yang batal puasa korek hidung dan jilat dan telan baru batal. Kalau semata-mata korek tu tak batal tu. Dia kalau korek dia jilat lepas tu dia ludah balik, tak batal. Contohlah pengotor pun dia juga kan. Contoh dia korek dia sedap juga, lepas tu buang. Contoh tak batal. Yang kita sebut dia korek, dia letak kat lidah, dia telan pula. Yang tu batal lah. Jadi kalau ada ustaz kata batal tu ajaib lah, pandangan tu ajaib. Tak tahulah mana dia rojok. Mungkin dia masuk air lubang hidung tu masuk ke dalam. Yang tu baru batal. Yang tu batal. Kita sedut air tu kan, kita rasa masuk kekok telan pula. Yang tu batal. Itu memang batal begitu. Okey, solat witir macam mana kalau 2 rakaat bukan ganjil? Okey. Dia tu solat witir ni mesti ganjil. Sebab kalau tak ganjil maka bukan witir nama dia. Dia witir dia mesti ganjil. Al-witru tu bahasa Arab, makna Melayu ni ganjil tunggal. Dia mesti 1, dia mesti 3, dia mesti 5, dia mesti 7, dia mesti macam tu Jadi kalau ada orang dia solat witir 2 rakaat, jadi itu bukan witir lah, sembahyang lain lah tu. Dia witir ni mesti tunggal, 1 ke 3 ke terpulang. Dia nak solat witir dengan 1 rakaat saja pun boleh. Dia nak buat solat witir dengan 3 rakaat 1 salam pun boleh, 3 rakaat dengan 2 salam pun boleh. Dia nak buat 1 dia pun tak ada masalah apa pun. Contoh saya nak witir 1 rakaat, Assalamualaikum terus balik. Lagi 2 tak nak buat, contoh lah kan, hamba Allah ni contoh. Boleh ke tidak? Hukum tak adalah boleh. Cumanya macam orang makan nasi tapi tak ada lauk. Macam makan nasi, air tak minum, kan bangang banyak nama dia. Jadi dia makan nasi kena ada air. Jadi biar 3 rakaat lah paling common gitu insya-Allah. Tak nak solat witir 2 tambah 1. Dia kata terus 3 rakaat. Memang boleh. Dia 3 rakaat terus kan, dengan 1 salam. Hukumnya adalah boleh. Tak ada masalah apa-apa. Cumanya tidak ada tasyahud awal. Sebab ini solat witir bukan sembahyang maghrib. Buat tasyahud awal pula itu jadi masalah lain pula kan. Gitu. Okey. Okey. Soalan ni anda dah kupas dah tadi. Mungkin soalan ni sampai lagi awal daripada apa yang anda kupas. Macam mana ustaz kata tadi kita berpuasa dan raya ikut tempat. Saya ada yang terlebih pada tahun itu dan ada terkurang pada tahun yang lain. Yang terkurang perlu qada dan bayar fidyah. Kalau dia dah terkurang, dia kena qada pada hari yang lain. Begitu. Fidyah tak. Dia tak perlu bayar fidyah, dia kena qada. Dan fidyah ni juga di samping kita cerita pasal orang perempuan mengandung dan dengan orang perempuan menyusukan anak, ada satu lagi. Fidyah dibayar bagi orang yang tak mampu nak qada.
Dia ni sakit, contoh sakit gastrik kan, memang tak boleh tak makan, dia kena makan contoh. Jadi sampai mati dia tak boleh nak puasa, makanya dia boleh bayar fidyah untuk puasa dia tadi. Boleh. Fidyah ni ganti bagi qada. Dia tak boleh qada, maka ganti dengan fidyah gitu. Okey, hukum gosok gigi selepas subuh. Ubat gigi ada perasa batal ke tidak? Tak batal Yang batal telan ubat gigi, baru batal. Maksudnya kalau dia gosok gigi tu, lepas tu dia buang tak, walaupun ada rasa sikit-sikit tu, yang tu tak mengakibatkan puasa jadi batal. Boleh insya-Allah, tak ada apa pun insya-Allah. Ramadan kena gosok gigi juga tau. Jadi Ramadan sebulan tak gosok gigi. Kenapa? La khulufus saim atyabun minal misk. Dia baca hadis. Dia kata mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi, kata dia. Lepas tu dia tak gosok gigi, dia pergi depan orang, dia ke orang. Habis orang pingsan dia kan. Tak boleh. Itu mengarut lah tu kan. Dia bulan Ramadan gosok gigi juga. Kalau kita gosok gigi rasa perasa sikit-sikit, yang tu tak jadi apa masalah pun. Yang tak boleh ni ubat gigi tu ain tu kita telan. Yang tu pun tak boleh gitu. Supaya juga orang asma. Ada orang asma, dia kena pakai tu ubat apa tak tahu nama. Dia tekan tu nak legakan dia punya sangkut tu kan. Yang tu boleh bagi orang yang asma tu lah. Yang asma tu masa dia sendat-sendat dia perap lepas kan. Tak apa. Yang tak boleh dia asma tapi tak sendat dia tembak juga. Yang tu batal. Yang kita sihat-sihat cari bombam-bombam pergi taruh kan. Yang tu batal lah. Accident, kita ni accident patah kaki, darah banyak keluar, masuk hospital, doktor bubuh masuk air tu kan. Sebab ada faktor ni accident tak dia, darah banyak keluar, kita masukkan air, puasa tak batal. Yang batal macam mana? Sehat-sehat macam ni, rasa letih hari ni, pergi jumpa doktor, masuk air biar sehat sikit, yang tu batal. Tu saja, itu tak boleh gitu. Basuh kepala, mandi lepas asar, semua tu tak salah. Orang Melayu semua salah. Tak boleh ni, tak boleh ni. Orang Melayu kan, mengarut semua orang Melayu ni. Jadi kalau lepas asar dia nak mandi, dia nak apa, nak basuhkan kepala sebab panas sangat, dahaga sangat, hukumnya boleh. Yang tak boleh tu minum air masa basuh kepala. Tu tak boleh. Itu tak boleh gitu. Kita yang tinggal di area Saujana Utama, boleh tak kita berbuka boleh ke kita berbuka ikut azan dalam TV? TV itu azan Kuala Lumpur. Kan? Azan Kuala Lumpur. Kita ni Saujana dengan Kuala Lumpur tak jauh. Contohlah duduk Saujana Utama pakai azan Kelantan. Contoh, Kelantan awal sekejap daripada sini kan. Tahan lagi kalau pakai Sabah Sarawak lagi jimat. Kan? Sejam ambil kan. Okey, isu dia zon. Isunya adalah zon, sangkaan hati kita ijtihad kita Sekarang ni kita dah Saujana Utama Kuala Lumpur. Azan Kuala Lumpur itu zon kita sama tak dengan azan Saujana Utama? Kalau zon kita mengatakan sama, maka boleh. Faham tak? Tapi kalau zon kita kata tak sama ni, dia lewat sikit Alex Saujana Utama contoh, maka kita kena tunggu dulu. Faham tak? Dia semua tertakluk kepada sangkaan hati kecil kita. Maksudnya yang dikatakan zon ni dalam hati tersebut dalam 70-80% gitu. 80% ni sama ni, contohlah kan. Maka kita tengok TV, kita buka puasa, boleh insya-Allah gitu insya-Allah. Jangan pakai Sarawak pula. Sarawak jimat banyak sejam awal. Kalau suami isteri batalkan puasa dengan minum baru bersetubuh, adakah dikenakan kifarat? Dia nak subuh ni dekat-dekat rumah kata, nanti dulu bang, disediakan air. Air tu tongkat ali. Bini bagi tongkat ali kan, contohlah dia pun minum dulu. Dia minum lepas tu dia setubuh. Adakah kena kifarat? Kebanyakan ulama mengatakan tak kena kifarat. Kebanyakan tanpa dinafikan. Ada ulama mengatakan kena kifarat juga. Tapi walau bagaimanapun, kalau ana lebih setuju pendapat yang kebanyakan tadi, yang mengatakan tak kena kifarat. Sebab dia bukan buka puasa dengan benda tu. Kan, dia buka puasa dengan benda lain. Kan? Minum air tu lah, dia tongkat ali tadi kan. Macam masyarakat ni. Okey, ni soalan luar daripada tajuk puasa. Saya ni musafir singgah ke masjid. Ketika itu imam di tahiyat akhir solat zuhur. Boleh tak saya bermasbuk dan lepas tu sambung 2 rakaat qasar? Boleh. Dia ni asalnya orang sembahyang qasar tak boleh ikut orang sembahyang 4 rakaat
Orang dua tak boleh ikut empat sebab dia nak bagi salam. Pak Imam nak tambah lagi rakaat, itu kan kelang kabut. Mari solat Jumaat, Pak Imam tambah rakaat, kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mamat kat sebelah tengok, dia kata mari planet mana sembahyang kat sini. Jadi masalah lah kan. Contoh. Okey, type. Jadi bila dia sembahyang 2 rakaat, dia ikut orang sembahyang 4 rakaat, automatik dia kena jadi 4 rakaat. Dia tak boleh jadi 2 rakaat lagi. Dia pergi musafir, berhenti, lepas tu dia tolak seorang kawan untuk jadi imam. Dia tengok sama-sama musafir, sengkaan dia orang tu 2 rakaat, sengkaan dia Dia pun semayang sekali hamba Allah tu, tiba-tiba duduk tahiyat awal, hamba Allah tu bangkit pada rakaat yang ketiga. Dia pula macam mana? Sedang asal dia niat 2 rakaat kan? Pasal maka automatik dia kena bangkit 3 rakaat. Bangkit rakaat ketiga dan cukupkan 4 rakaat Zuhur, dan dia tak boleh bagi salam 2 rakaat tadi. Kalau dia bagi salam maka solat dia boleh jadi batal. Automatik dia terikat dengan imam tadilah, hukum dia. Sekarang kes ni orang tu sembahyang jemaah dan orang kebiasaan mengetahui orang sembahyang jemaah di masjid 4 rakaat lah Zuhur tu. Dia mari sembahyang dekat masjid, dia tengok tahiyat akhir, dia pun ikut. Dia bangkit, niat masa sembahyang awal dia niat 2 rakaat. Jadi dia bangkit 2 rakaat ke 4 rakaat? Soalan. Jawabnya dia boleh buat dengan 2 rakaat qasar. Tak jadi pemasalah pun. Habis sembahyang Zuhur 2 rakaat, dia bangkit pula asar pula 2 rakaat pun boleh. Atau bangkit asar 4 rakaat pun boleh. Dia panggil qasar dan jamak gitu. Boleh insya-Allah. Balik kampung ni. Insya-Allah balik kampung. Anda tak faham soalan ni pasal emas. Soalan emas ni mungkin tanya kat luar lah. Anda tak faham soalan ni. Pasal semalam pun ada orang tanya pasal jual beli emas. Dia dah sekarang ni kan. Dia beli emas, dia simpan, lepas tu sampai beberapa ketika, sebab sifat emas ni harga dia selalu naik kan. Bila sampai satu ketika tengok mahal emas, dia pergi jual, dapat duit mahal sikit kan. Yang tu ada debat di kalangan ulama-ulama fiqh dalam isu jual emas. Yang ni pun ada soalan lebih kan, tapi beza sikit. Lepas ni tanya kat luar lah, anda tak faham soalan ni. Kena sembang tanya ni. Okay, soalan ni, kalau orang yang kena kifarat, boleh tak dia ganti dengan yang lain? Sebab bulan puasa sebulan pun tak larat. Nak 2 bulan, sebulan pun tak larat. Nak 2 bulan lagi tak larat. Contohlah kan. Jawabnya tak ada. Dia kena buat yang tu juga. Dia kena buat 2 bulan berturut-turut. Tapi yang ada option cari 60 orang miskin itu kalau dia tak mampu 2 bulan. Bukan tak larat, tak mampu. Dia ada satu tak larat, satu lagi tak mampu langsung. Orang tu dia boleh buat, tapi alamak letihnya kan. Dia alamak tu banyak sangat kan. Yang tu kok mana pun dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Begitu. Kalau dia tak mampu nak buat, gastrik ke sakit ke apa terpulang lah, maka dia ada option yang ketiga, iaitu dia kena bagi makan 60 orang miskin. Cari 60 orang miskin, dia bagi makan seorang 1 cupak beras. Begitu. Okey, pandangan Ustaz berkenaan orang Malaysia berjuang di Syria, apakah sudah jatuh kewajipan dari sudut hukum syarak ataupun tidak? Ana tak mengatakan ia sebagai wajib lagi. Ana secara peribadi mengatakan dia tidak wajib lagi Sebab hukum jihad yang jadi wajib nombor 1 orang tempatan. Benda ni pernah dibahas oleh Dr. Abdullah Azzam. Dr. Abdullah Azzam ni Asyahid Dr. Abdullah Azzam ni mujahidin Afghanistan era Soviet Union. Dan dia ni ulama besar, ulama Azhar, dan pernah mengajar dekat Pakistan dan pernah mengajar di Jordan. Dan alim, dia pergi berjihad di Afghanistan dan dia mati syahid dekat Pakistan, sepadan Afghanistan Pakistan. Tempat yang dia kena bom tu nama Jabi, Peshawar. Tak apalah cerita tu. Dia pernah buat keluar fatwa tentang kewajipan jihad. Dia kata jihad ini wajib asalnya adalah orang tempatan. Maksudnya kalau contoh perang itu berlaku di sarjana utama, kewajipan perang itu, kewajipan jihad itu berlaku pada orang sarjana utama dulu. Kalau tak menang, merebak. Tak menang, merebak. Tak menang, merebak. Itu maksud dia. Sekarang ni kita tengok situasi Syria, kewajipan bagi orang Syria dan orang keliling kelalang. Cuma kalau ada orang nak bagi khidmat, itu masalah dia lah. Dia ni masalah. Macam di Malaysia isytiharkan sebagai teroris, itu masalah Malaysia pula. Kita nak kata mujahidin ke, nak kata teroris, itu masalah persepsi masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, orang yang berjihad fisabilillah, orang tu kalau dia ikhlas kerana Allah, walaupun ijtihad dia salah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala syahid pada dia. Itu kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Masalah juga kadang ada ijtihad yang salah. Dia sangka ni macam dah betul dah, tapi sebenarnya silap. Banyak contoh macam orang terlibat bom Bali, ingat dulu dekat Indonesia.
Itu ijtihad yang salah. Dia pergi dekat Bali, dia pergi bom. Tak boleh sebenarnya. Dia pergi buat atas nama jihad. Tu sebenarnya tak boleh. Sebab jihad ni dia tak berlaku pada tempat yang aman. Sebab tujuan bagi jihad adalah untuk kekacauan nak bagi keamanan. Itu tujuan jihad. Datang kekacauan, jihad datang untuk nak buang kekacauan, nak pergi kepada keamanan. Tiba-tiba Bali tu tempat tu aman, kita pergi bom, jadi kacau pula. Terbalik tau. Terbalik dengan konsep. Dia tak kena dengan konsep. Jadi ijtihad itu adalah salah. Tapi orang yang pergi berjihad tu, walaupun niat dia salah, mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bagi pahala syahid dekat dia. Sebab tu niat dia lah. Tapi kalau kita kata sekarang memang tak betul dan kita tak boleh buat. Memang kita tak boleh buat. Begitu. Dia silap dalam jihad ni macam-macam berlaku. Banyak. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, dia banyak silap dalam perang. Dia dah perang, Syekh. Bila perang ni benda melibatkan darah, bunuh, Khalid Al-Walid banyak buat silap dalam perang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa, Allahumma inni bari'un mimma sana'a Khalid bin Al-Walid. Kata doa Nabi, ya Allah Tuanku, selamat bebaskan aku daripada segala kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Sebab Nabi pergi perang, dia pergi perang sama. Masa pergi perang, tak jangan cakap masalah. Kan? Tak jangan cakap macam ni, tak, dia langgar. Jadi Nabi tengok ni banyak buat silap kamu ni. Tapi sebab perang, benda susah nak elak. Macam kita basuh pinggan ni, pinggan terpecah. Nak buat macam mana? Pinggan ni berbunyi bila orang basuh pinggan. Kalau tak basuh pinggan, tak bunyilah pinggan. Betul tak? Jadi kita nak basuh pinggan, tak nak bagi bunyi pinggan. Silap lah. Jadi serupa juga bila perang ni kadang-kadang ada silap boleh berlaku tu kan. Jadi silap-silap tu boleh berlaku. Jadi kita ni pula kena ingat, yang silap tu dikira sebagai silap dan memang salah. Dia adalah salah. Tetapi orang niat berjihad dengan baik, itu adalah yang baik juga. Begitu insya-Allah. Tapi ni macam keluar cerita ISIS pula ni. ISIS tu kan keluar pula apa yang Iraq pula ni. Apa cerita aku pun tak tahu. Anda tak follow mana cerita ni. Tapi bila orang hantar video, kita tengok, anda buat satu kesimpulan. Kalau tawanan perang kita pergi bunuh sampai ada elemen zalim, itu dah haram. Itu dah tak boleh. Pergi pancung kepala orang, tak tahu pasal, tak boleh. Dia pergi tembak orang termati, tembak lagi, tak boleh, tak boleh. Diharamkan di dalam Islam. Sebab Nabi SAW pernah ajar para sahabat masa berperang, Nabi pesan kalau perang jangan bunuh kanak-kanak. Masa perang jangan bunuh orang tak terlibat dalam peperangan. Masa walaupun dia kafir tapi tak terlibat, jangan bunuh. Dalam perang kita tak boleh bunuh padri-padri di dalam gereja, tak boleh. Kita tak boleh nak potong pokok-pokok, tak tahu pasal. Pokok tu tak ada kaitan pun dengan perang, saja kita bang kan, tak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain pula, Nabi Muhammad pernah menyatakan bila dah perang tak boleh cincang mayat tu, tak boleh. Ni cincang bumbang-bumbang pergi buat zek atas muka kawan tu. Zoro. Terpengaruh Zoro kuat lama sangat. Contoh buat zek Zoro kan. Zek hasta la vista baby. Dia cakap bahasa Mexico pula kan. Contoh kan. Tak boleh kan. Semua tu tak boleh. Hukum dia haram. Memang disebut oleh Nabi SAW. Jadi ada kawan-kawan kita yang pergi berjihad ni, yang kawan-kawan Arab ke Melayu kata, Malaysia pun ramai juga katanya, wallahu alam lah. Dia pergi perang tu, dia pergi cincang mayat lah apa tu, tak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Pesan elok tu bukan ajaran Islam. Jihad bagus, tapi kalau melampau-lampau itu dah tak bagus. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampau-lampau, kerana Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampau-lampau. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi tapi jangan sampai lahirkan fitnah. Yang sekarang ni bila dia pergi cincang, dia pergi tembak tak tahu pasal tu, pergi semelih kepala orang tak tahu pasal, tunjuk pula dalam video, itu boleh mendatangkan fitnah kepada Islam pula. Jadi bila datang fitnah pada Islam, dia dah bercanggah dengan konsep jihad yang diajar di dalam Al-Quran. Begitu. Wallahu alam. Ada orang kata ni semua game Amerika. Wallahu alam. Anda tak tahulah. Ada orang kata ni Amerika ni. Sebab anda punya logik senang kan. Kita dekat Malaysia. Lain internet ni kadang-kala susah nak dapat. Duduk dekat ni, dekat sarjana utama, kadang-kadang ada berjalan, ada satu lain internet tak dapat. Kalau lain internet nak up status pun tak boleh. Agak-agak nak upload video YouTube boleh agak-agak. Lagilah tak boleh. Macam mana tempat perang tu boleh upload YouTube? Itu ajaib. Lepas tu anda kata mungkin ada game Amerika. Kemungkinan lah. Wallahu a'lam. Gitu. Macam-macam. Di manakah faktor membatalkan puasa bagi perokok, sedangkan benda yang masuk rongga adalah asap sahaja? Asap itu adalah jisim. Dia ada jisim, dia ada jirim.
Jirim ni satu benda yang ada tapi kita tak nampak tengok. Contoh suara. Kita bercakap suara tu kan, suara tu ada tapi mana? Tak ada. Yang tu istilah Arab dia panggil jirim. Ada satu lagi dia panggil jisim. Jisim ni memang nampak. Asap tu kan nampak. Jadi dia masuk itu boleh mengakibatkan puasa jadi batal. Lepas tu yang kes tu, yang tu masalah sakit. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Bila susah dia ada keringanan sebab faktor kesihatan tadi kan. Isap rokok ni tak ada kerana kesihatan. Isap nak bagi sakit jantung lagi ada. Kan? Selalu orang cakap kalau nak mati isaplah rokok. Selalu orang cakap macam itulah. Anda ni ulangi apa orang cakap je. Gitu. Isap rokok pula. Apa hukum download lagu orang Islam tanpa izin tuan lagu? Sebab download lagu kan macam ambil harta orang free tanpa bayaran. Zaman sekarang banyak artis-artis terpaksa jual kedai. Sebab dia buat lagu, album macam mana pun orang dah tak beli dah kaset. Orang tak beli CD. Sebab orang pergi cari dekat Google, type Google lagu apa, lepas tu boleh dapat MP3 masuk dalam PDF, dalam pendrive tu. Lepas tu dia pun sambung dekat mana, dia boleh dengar layan. Bankrupt orang buat lagu tu kan. Okey, benda ni melibatkan kepada umumul balwa. Satu keumuman yang sukar dielak. Kita tengoklah, kalau tuan lagu tu kata tak apalah saya halalkan, itu cerita lain lah, tak ada isu kan. Sekarang ni tuan lagu tu tak pernah kata saya halalkan ke tidak, dia diam je kan. Kita pun tengok keumuman biasa, orang ambil tu tak salah, maka ambil itu tak jadi haram. Faham kecuali cakap tak boleh, dia cakap terang lagu aku tak boleh, jadi jangan ambil lah. Begitu kan. Susah juga tajuk tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Nah, sebelum nak tutup, ni nak bawa buku Anda minta derma awak Masjid Kampung Melayu Sungai Buloh lah, macam biasalah. Cuma buku anda bawa pada malam ni, Keagungan Tamadun Islam, ditulis oleh seorang ustaz namanya Ahmad Yahya. Ustaz Ahmad Yahya ni orang tua, dia sekelas dengan Tun Guru Nik Aziz masa belajar di India dulu. Buku ni dia cerita pasal tamadun Islam. Kita selalu dengar nama Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, macam-macam nama. Jadi kita kadang-kadang tak tahu tokoh ni macam mana. Buku ni ada belakang ni, ada cerita. Buku ni ada kat belakang. Kalau harga kedai RM17, tapi anda bawa ni dengan harga RM10 sahaja. Kalau siapa tak ada duit, ambil saja pun tak apalah. Ataupun nak bayar kemudian pun tak jadi apa masalah pun. Untuk derma nak buat kampung masjid Kampung Melayu Sungai Buloh, ada kat belakang tu. Lain diri banyak lagi lah kita nak. Wallahu a'lam.